Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada kuliah Isyak malam ini. InsyaAllah moga majlis kita ini dan redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah Isyak kita ini daripada Seruan Google Meet Gemanur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemanur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Fadil Major Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian berkitab kita Nasihat Buat Hati dan Surah Al-Mulk daripada Habib Ali Zainal Abidin. Dengan bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita dan tidak lupa juga kepada saudara kita yang berjuang di Palestin, saudara se-Islam. Moga-moga perjuangan mereka adalah dirahmati Allah. Keluarga kita moga-moga kita keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ba'. Terima kasih Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni. Puan Hajah Rosniati Mansur selaku perusi GNI, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abah-abah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah atas ruang dan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita bersama-sama di dalam kuliah Isyak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya, kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Selamat malam semua. Mudah-mudahan insya-Allah. Malam ni kita sambung nasihat yang ke berapa ya? 22 Ustaz. Nasihat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim.
iaitu berkenaan dengan sedekah menolak gundah gelana. InsyaAllah malam ni kita cerita pasal sedekah menolak segala kemudaratan, sedekah menolak segala penderitaan, sedekah menolak segala kesengsaraan. InsyaAllah malam ni insyaAllah. Sambil-sambil kita dengar, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil duk tahan mata, sambil-sambil dalam keadaan hujan, sambil-sambil dalam keadaan gerimis mengundang. Ala kulli halnya mudah-mudahan kita rasa keberadaan kita pada malam ni, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita insyaAllah. Apa yang kita nak bicarakan pada kali ini iaitu makan ubat. Ada orang makan ubat. Makan ubat yang nak makan ubat boleh dah makan ubat siap-siap. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita fahami dan mentadabbur Al-Quran. Kali ini bukan keseluruhan surah tetapi hanya beberapa ayat pendek dalam surah Al-Lail. Dalam surah apa? Dalam surah malam. Kenallah malam ni malam pula kita bicara tentang surah malam. Yang akan kita hayati dan renungi bersama. Semoga ia memberi banyak manfaat dan ibrah kepada kita sekalian. Menyatakan dalam surah Al-Lail pada ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Manakala orang yang memberikan apa yang padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Maknanya dia memberi sesuatu ke jalan Allah, meyakini bahawasanya ada balasan yang baik yang Allah akan kurniakan kepadanya. Ini satu keyakinan, i'tiqad nama dia. I'tiqad bahawasanya keyakinan dia Allah akan balas balik di atas kebaikan dia. Allah akan balas balik di atas apa yang dia pernah buat di dunia dulu, maka dia merasai akan dibalas oleh Allah SWT sebaik-baiknya kepadanya. Apa ayat dia? Ayat dia bunyi apa? Ayat yang ke-5. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Ayat tu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Nampak tu ayat tu. Ayat ni cerita kepada kita sekalian. Allah kata manakala orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, dahlah bagi, kemudian dia yakin pula dengan Allah SWT yang maha pemberi rezeki. Maka disebut kepada yang serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Maksudnya bagi sesiapa yang mengeluarkan sesuatu daripada harta kepunyaannya, ikhlas semata-mata hanya kerana Allah SWT, kemudian dia percaya dan yakin bahawa di sebalik pemberian itu akan ada ganjaran yang lebih baik disediakan Allah SWT untuknya, maka dia adalah antara mereka yang beriman. Ini antara orang yang beriman. Kalau kita baca dalam ayat lain, Allah kata apa? Kalau saya ingat ayat ni. Allah kata, Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Okay, clear tu. Kemudian Allah kata, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِأَنفُسِكُمْ. Ada manusia yang memberi infak semata-mata nak mendapat kebaikan kepada diri dia. Ada orang lagi, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Ada orang yang berinfak mengharapkan melihat wajah Allah. Nampak? Ada satu orang lagi, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ada orang yang berinfak, dia nak apa? Dia nak supaya Allah angkat kedudukannya dan Allah tidak akan menzaliminya. Maknanya infak kita ni yang kita keluar daripada diri kita, kita keluar daripada poket kita, yang kita transfer daripada akaun kita, semuanya itu infak itu atas niat kita. Kesemua yang saya sebut tadi, ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawasanya tentang keadaan manusia yang menginfak mengikut apa yang dia niat, maka dia akan dapat apa yang dia niat. Contoh. Contohnya cucu kita nak bersalin, cucu nak bersalin. Kalau habaq bini dah tak nak bersalin dah. Sebut kata cucu nak bersalin. Bila cucu nak bersalin, kita kata apa? Kita ambil duit kita, kita kesian kat cucu kita, kita pergi buang tabung masjid. Kita kata apa? Mudah-mudahan cucu aku nak bersalin dipermudahkan Allah. Dia pun masuk dalam tabung, dia niat
mudah-mudahan cucu aku yang nak bersalin tu dipermudahkan Allah. Allah mudahkan dia. Allah mudahkan dia. Sebab apa? Atas niat dia. Dia niat apa, apabila dia bersedekah, dia niat apa pun Allah makbul. Maka dengan itu adalah kebaikan dia yang apa yang diharapkan kepada Allah. Maka dia adalah orang yang beriman atas apa yang diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua baris ayat ini ada dua nilai yang perlu kita pegang. Yang pertama, sentiasa bersedekah dengan hati yang penuh ikhlas. Yang kedua, yakin bahawa Allah SWT akan menyediakan balasan yang lebih baik daripada itu kelak. Maksudnya apa? Dia ada dua maksud di sini. Yang pertama tadi, kita mesti bersedekah dengan hati yang penuh ikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Kita dah tak ingat dah. Berapa banyak kita bagi, berapa banyak yang kita keluarkan, kita dah tak ingat dah. Kita lupa dah. Sebab apa? Kita dah betul-betul ikhlas. Tak heran dah, kita tak ingat dah kita bagi kat siapa. Maknanya bagi sungguh lah. Kan, bagi sungguh, bagi elok-elok. Dia tak ada dah ingat. Ingat tak itu aku bagi duit kat kau? Keingat? Ingat, mana boleh tak ingat? Itu kita. Kan? Jadi kebaikan kita tu lupakanlah. Sebab apa? Sebab Allah yang maha mengetahui atas apa yang kita keluarkan daripada duit ringgit kita. Jadi cukuplah Allah yang tahu. Tak perlulah kita khabarkan kepada orang. Tak perlulah kita ingat sampai bila-bila atas kebaikan kita kepada orang. Lupakan sajalah. Sebab apa? Keikhlasan itu perlu disertai di dalam arena sedekah kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hanya dengan dua nilai ini seseorang manusia akan berasa betapa kerdil dan kecilnya pemberiannya dan semakin ringan tangannya untuk sentiasa memberi. Bila dia selalu menginfak, selalu bersedekah, maka dia sudah menjadi kebiasaan. Dia sudah menjadi ala bisa tegal biasa. Masya Allah. Dia dah jadi biasa. Dia dah tak heran dah, bagi banyak mana pun tak kisah dah. Dia tidak ada sanksi-sanksi. Dia tidak ada sangka-sangka. Maknanya dia boleh bagi mengikut apa yang dia suka. Bagi ya. Keluar tu tak ingat dah. Ambil. Dia tak ada fikir dah 3 kali. Betul kan nak bagi ni. Banyak ni. Dia tak jadi macam tu. Dia bagi tu keikhlasan daripada hatinya. Dia yakin bahawasanya Allah balas balik. Dia yakin bahawasanya Allah akan ganti lebih baik daripada tu. Ini orang yang ikhlas. Kemudian, apa kata dia? Manusia sebegini sentiasa merasakan apalah sangat pemberian itu berbanding apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Nampak? Dia main satu insting, dia main satu perasaan, dia main satu sangkaan kepada Allah. Dia kata aku bagi itu tak berapa banyak mana pun, tak berapa sangat. Nak dibandingkan dengan Allah memberikan kepada aku lebih daripada tu. Aku bagi kepada manusia biasa-biasa dia, tetapi Allah balas balik macam-macam. Allah bukan balas balik dengan duit ringgit kita tu. Dia bagi sumber-sumber, dia bagi asbab-asbab, dia bagi semua yang daripada asbab kita sedekah tu, maka akan lahir macam-macam keberkatan daripada kehidupan kita. Apa kita dapat? Mungkin kita sedekah tu, kita duk nampak Allah akan balas balik duit ringgit. Kita rasa macam tu, sedangkan Allah balas ke atas. Allah balas melalui jalan lain, Allah balas melalui pintu yang lain. Dalam masa yang sama, dia mengekalkan pemberian rezeki dari sudut wang ringgit tu kepada kita, tetapi dia bagi yang lain yang tidak disangka-sangkakan kepada kita. Dia bagi benda apa? Dia bagi sihat, dia bagi keafiatan, dia bagi keselamatan, dia bagi kekayaan, dia bagi kemuliaan, dia bagi keampunan, dia bagi keredaan. Masya Allah, banyaknya dia bagi. Kita bagi sikitnya, dia bagi limpah-limpah dia bagi. Melimpah-limpah dia bagi. Kita bagi sikit dia bagilah balik macam-macam cara kepada kita. Sebab itu, benarlah kata baginda Nabi SAW. Nabi kata, ma naqasat min sadaqah min malin. Nabi kata apa? Tidak akan berkurangan sedekah apa yang kamu keluarkan daripada harta kamu. Maknanya harta kita tidak akan berkurangan. Memang dek mata kita, dek mata akal kepala kita memikirkan yang kita keluar itu adalah ringgit-ringgit yang angka-angka daripada wang ringgit kita. Kita rasa yang tu betul dah. Tetapi dibalas dan diberikan, dipulangkan balik kepada kita yang tak disangka. Allahu Akbar. Contohnya apa? Anak kita nak pergi temuduga masuk MRSM. Contoh. Anak nak pergi temuduga masuk MRSM.
mak ayah dia pun pergi hantar anak dia. Lepas pergi hantar anak dia, mak ayah dia pergi tunggu dekat masjid. Contoh, mak ayah dia duduk tunggu di masjid berdekatan dengan sekolah yang anak dia hadiri temuduga. Duduk kat masjid. Duduk kat masjid, ayah dia pun ambil lah duit RM50 bubuh dalam tabung. Bubuh. Dia niat apa? Mudah-mudahan anak aku berjaya lah dapat masuk MRSN. Masuk RM50. Oh, balas balik tak? Dia balas lah, ya Allah. Dia balas anak dia dapat masuk MRSN. Dia balas anak dia dapat bantuan. Dia balas anak dia sihat. Dia balas anak dia cemerlang. Dia balas anak dia aktif. Dia balas anak dia bijak. Dia balas anak dia handsome. Oh, anak handsome dapat juga. Jadi maknanya dia balas macam-macam. Allahu Akbar. Itulah keberkatan namanya. Keberkatan pada rezeki. Keberkatan apa yang kita miliki. Keberkatan apa yang dianugerahi Allah kepada kita sekalian. Begitu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian, apa yang akan dikurniakan Allah Ta'ala di akhirat kelak, kerana sikap ini tangannya sentiasa berasa ringan yang menyeluk saku dan menghulur apa sahaja nilai bantuan yang mampu diberikan tanpa ragu. Pemberian yang ikhlas akan selalu tersenyum lebar di saat tangannya menghulur sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Bukan senyuman sinis ataupun ingin menutup kesedihan. Namun ia adalah senyuman tanda kebahagiaan kerana dia tahu apa yang dikeluarkan olehnya itu tidak akan pergi dan berlalu sia-sia. Sebaliknya, ia mengundang rahmat dan pemberian yang lebih istimewa daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegah kepada kita sekalian, kita jangan mencerca orang yang kita berikan sedekah tersebut. Ditegah. Ayat Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Apa maksud? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Dengan kamu mengungkit-ungkit atas pemberian kamu kepada orang yang kamu berikan. Jangan ungkit. Wal adha, jangan cerca. Jangan ungkit, jangan cerca kepada orang yang engkau berikan sedekah ataupun rezeki itu. Tak boleh ya? Maka batal pahala sedekah kita. Kalau kita buat sedemikian, kita akan terbatal pahala sedekah kita. Habis. Rugi kita. Jadi jangan ungkit. Jangan buat muka. Jangan cerca. Jangan cela. Minggu depan ada minta dah. Kenapa minta lagi? Tak payah. Bagi je. Kalau nak bagi, bagi. Jangan duk tanya macam-macam. Itu dah bagi dah. Kenapa bagi lagi ya? Aduh, aku lemah. Lemah. Dia lemah. Habis rugi. Kan? Ungkit. Habis kosong hilang. Habis. Itu. Kemudian, pemberi yang ikhlas akan selalu tersenyum lebar di saat tangannya menghulur sesuatu kepada mereka. Cuba dia kata, perhatikan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat seterusnya. Kita akan menemukan satu perkara yang luar biasa. Pasti akan terkejut dengan ayat seterusnya. Apa kata Allah SWT lagi? Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Lail pada ayat yang ke-7. Allah kata apa? Ayat yang ke-7, Allah sebut fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata. Cuba tengok. Maksudnya, maka sebenarnya kami akan memberikan kemudahan bagi mendapat kesenangan syurga. Rupa-rupanya yang memberi sedekah ni Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Tu dia. Siapa yang ada sedekah ni untunglah. Sedekah kepada GNI, Masya Allah. Dia bagi ikut suka dia. Dia bukan transfer RM10, dia transfer RM100, kadang-kadang RM1,000 ada. Ya Allah. Dia bagi dia. Kan? Berkat sungguh rezeki dia. Masya Allah. Jadi, dalam keadaan tersebut, Allah kata apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata. Allah akan mempermudahkan urusannya, perjalanannya ke syurga. Ini antara jalan-jalan yang mudah nak ke syurga, antaranya selalu menginfakkan ke jalan Allah. Ada lagi tak jalan yang nak mempermudahkan kita ke jalan syurga? Ada. Apa dia? Menuntut ilmu. Kita mempermudahkan urusan majlis ilmu. Contohnya apa? Kita menjadi pemudah cara untuk orang masuk ke dalam majlis ilmu.
Contohnya Allah kata apa? Melalui Nabi SAW, Nabi kata, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Allah kata sesiapa yang mempermudahkan seseorang di dalam majlis ilmu, maka Allah akan mempermudahkan urusan dan perjalanannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memudahkan urusan orang. Kan? Orang nak pergi mengaji di overseas, orang nak pergi mengaji di Jordan, orang nak mengaji di Mesir, orang nak pergi mengaji di Morocco. Kita dengar ahli qaryah kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang anak dia nak pergi tu, kita pun susah payahlah kita pergi melawat, kita pergi ziarah. Kita pergi ziarah, kita kata apa? Nah lah makcik ada sikit dia, tak banyak ni. Ni guna untuk sana guna untuk kat sana kita pun bagi kat dia. Budak tu seronok lah, ya Allah. Sedar ataupun tak sedar, makcik tu sedang mempermudahkan perjalanannya ke syurga. Sebab apa? Dia mempermudahkan seorang pelajar nak pergi menuntut ilmu dengan duit ringgitnya yang diinfakkan tersebut. Dia mudahkan, dia memudah cara. Allahu Akbar, hebat. Dia dengar orang nak pergi mengaji, dia tak senang duduk. Dia kerja nak bagi ke orang yang nak pergi belajar tu. Dia kata nak ambil sikit lah, ada sikit je. Tapi duit dolar lah semua ya. Duit dolar semua. Sikit tapi duit dolar semua. Dia kata, saya makcik tak banyak sangat ni. Ada lah 4-5 keping tapi duit dolar lah. Oh duit dolar. Kan budak tu pun tengok. Masya Allah duit 100, 4 keping. 100, 400 dolar semua. Masya Allah. 400 dolar. Allahu Akbar. Hebat Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena ada berpendirian macam tu. Kita dengar kata orang nak pergi belajar, orang nak sama belajar, bersusah payahlah untuk membantu orang tersebut. Biarlah kita bersusah payah dalam keadaan kita nak bantu orang tersebut. Susah payah bantulah, keluar apa yang kita ada sikit bagi lah. Kan salam cakap salam, ada sampul. Dia pun ambil, dia pun garu. Ada apa ni? Maksud tu. Tak apa ambil. Sedekah. Masya Allah. Yang ni orang yang cerdik yang sedang membina perjalanannya ke syurga Allah. Maka dia selalu menginfakkan wang ringgitnya ke jalan-jalan Allah SWT yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya dengan sebab infak dan sedekahnya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian Maha suci Allah SWT hanya dengan amalan mulia itu, kelak Allah SWT berjanji akan melapangkan segala kesusahan dan kesukaran yang dimiliki olehnya. Natijahnya dia mampu berjalan selesa menuju ke syurga Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab sedekahnya tadi. Sedekah yang ikhlas, sedekah yang tidak mencemuh orang yang minta kepadanya, sedekah yang tidak diselitkan keji dan ungkit di dalam sedekahnya, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tidak pernah sesekali berbohong kepada hambanya. Ini adalah jaminan dan tawaran maha besar dan maha dahsyat yang jelas sekali diiklankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Inilah yang dianjurkan oleh agama kita. Agama kita nak macam tu. Kalau kita nak sedekah yang paling kualiti macam tu. Kalau kita nak solat yang paling kualiti macam ni. Semua dah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Semua dah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Bagaimana jalan nak masuk syurga, bagaimana berjalan nak masuk neraka, bagaimana ciri-ciri orang yang nak masuk syurga, bagaimana ciri-ciri orang yang nak masuk neraka. Semua dah dicerita. Bila semua dah dicerita, maka kita mengamati apa yang kita pelajari tersebut, yang kita faham, maka kita terjemahkan di dalam perbuatan kita sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT dengan rahmatnya, dengan kemudahannya yang kita bina daripada amalan-amalan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat dikasihi sekalian. Surat sebelah. Yang perlu dilakukan hanya ringan tulang dengan menyumbangkan apa yang termampu pada jalan Allah SWT. Allah Ta'ala menyatakan lagi dalam surah Al-Lail pada ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Allah kata apa? Pada ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Allah sebut,
Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah kata apa? Ini untuk orang bakhil. Dan ada pun orang yang bakhil dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, dia seronok dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, dia rasa senang, dia rasa lapang, dia rasa selesa dah. Allahu akbar, sian dia. Dia rasa selesa dah dengan kekayaan dia tu. Dia dah tak heran dah dengan orang. Dia kata aku dah selesa macam ni, biar ambil lah. Orang nak berperang-perang lah. Aku tak mahu lah. Biar negara aku aman lah. Negara aku dah aman ni, syukur lah. Orang nak perang-perang lah. Aku tak mahu. Aku tak mahu sibuk. Aku tak mahu kacau negara orang yang nak berperang. Negara orang yang nak pergi bantu orang. Pergi lah. Aku tak mahu bantu. Boy. Dia dah lapang. Dia dah seronok. Dia dah rasa apa? Dia dah rasa sempurna dah negara dia. Lalu dia tak heran langsung di atas peperangan yang berlaku di mana-mana tempat sekalipun. Maka dikatakan di sini, dan orang yang bakhil berasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan bagi mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Lihat, ia adalah berita yang begitu kontra berbanding 3 ayat awal yang dijelaskan tadi. Ini adalah ancaman kepada sesiapa yang bakhil, kedekut dan berat tangan bagi memberi azab kesengsaraan yang menjarakkan kedudukan golongan ini dengan golongan lain yang pemurah di akhirat kelak. Sebelum tamat, ingin penulis nyatakan ayat pemujuk dan ayat penegas daripada Allah Taala dalam surah yang sama supaya kita benar-benar mengerti dan memperoleh ibrah daripada surah yang pendek ini. Betapa baiknya Allah SWT sesekali memberi khabar derita dan ancaman, namun dia lebih banyak memberi harapan dan memberi kekuatan kepada para hamba-Nya untuk terus maju. Sekali lagi, menerusi surah yang sama, Allah Taala menyatakan dalam surah Al-Lail pada ayat 17 dan 18, Allah kata apa? Allah kata, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Allahu Akbar. Allah kata apa tu? Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang bijak. Orang yang bijak, orang yang tahu, orang yang ada ilmu, orang yang faqih, orang yang nampak, orang yang rasa, orang yang mengetahui tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dia. Dia tahu benda-benda ni Allah sebut dalam Quran dah. Jadi bila dia tahu benda-benda ni yang dah disebut dalam Al-Quran, maka dia mengamalkannya. Maka dia adalah orang yang apa? Orang yang bijak untuk keselesaan dan kemewahan hidup di alam barzakh dan di alam mahsyar. Setelah dia meninggal dunia nanti, dia akan merasai kebahagiaan yang tak pernah dia rasa kebahagiaan di dunia ni. Dia dalam dunia ni kan, kita ni ada dua. Cuba dengar perkataan yang Ustaz sebut ni. Satu, mustarih. Yang kedua, mustarahun minhu. Satu mustarih, yang kedua mustarahu minhu. Apa dia? Ni dua kalimat ni Ustaz. Mustarih ni apa? Kita nak jadi orang yang mustarih. Apa maksud mustarih? Nanti bila kita meninggal dunia, kan? Bila kita meninggal dunia, kita rasa macam kita dah rehat daripada segala-galanya. Kita tidak ada salah apa. Kita duduk di alam barzakh, kita tak bawa segala serabut di alam barzakh. Kita tak bawa bersama-sama dengan kita benda yang menyukarkan kita di alam barzakh. Kita tak bawa benda-benda yang boleh menjadi sukar kehidupan kita di alam barzakh. Kita hidup di alam barzakh seperti mana orang yang mustarih. Mustarih ni apa? Rehat. Rehat sono. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada dipersalahkan pun. Tak dipersalahkan pun. Allahu Akbar. Sonok tak macam tu? Kita tak ada masalah apa langsung duduk di alam barzakh. Tak ada masalah apa. Sonok lah. Sonok lah. Tak ada point nak kata kita ni salah. Tak ada asbab. Tak ada benda nak hukum kata kita ni salah. Kita duduk di alam barzakh, kita rasa tenang, kita rasa kebaikan yang kita buat, yang kita tinggal kebaikan. Sepanjang kita hidup di dunia ni, rupa-rupanya kita tinggalkan benda kebaikan kepada orang.
supaya orang mengamalkannya, supaya orang dapat melaksanakan apa yang kita perintahkan sebelum ni, maka dalam keadaan di alam barzah kita sebagai orang yang mustarih. Masya Allah. Jadilah kita orang yang mustarih. Orang pun seronok dengan kita. Orang pun tenang dengan kita. Orang pun tak ada menjadi malapetaka dengan kita. Orang pun tak ada jadi huru-hara dengan kita. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang meninggalkan kebaikan sewaktu kita meninggal dunia. Ibu-ibu, tinggallah kebaikan di dunia ni supaya orang dapat memanfaatkan apa kebaikan daripada kita. Tinggalkan. Maksudnya apa? Tinggalkan benda-benda yang baik menjadi kenangan. Tinggalkan benda-benda yang baik yang boleh menjadi amalan manusia atas apa yang kita cakap, atas apa yang kita tunjuk, atas apa yang kita ajar, atas apa yang kita didik. Tinggallah kebaikan sebut. Biar orang amalkan. Kalau dalam bahasa bola sepak dia kata apa? Biar jasa jadi kenangan. Masya Allah. Biarlah jasa jadi kenangan. Hijau kuning. Itu Kedah punya lagu. Jadi maknanya tinggalkan kenangan. Biar jasa jadi kenangan. Biar jasa. Orang kenang kita, orang kata apa? Oi, puan tu Masya Allah. Puan ni kan. Dia contoh-contoh ni. Ini contoh dia tau. Orang kata apa? Puan Aisyah tu dulu waktu hidup, Masya Allah. Orang seronok dengan dia. Dan baguslah, ya Allah. Dia tak cakap banyak pun. Kan? Dia baik dengan orang. Dia jumpa siapa-siapa pun dia baik dengan orang. Dia rajin sembahyang sunat. Dia rajin main masjid. Dia rajin duduk dalam majlis ilmu. Dia tak boleh tengok orang susah. Dia nak pergi bantu. Nampak tak? Maknanya apa? Dia meninggalkan kebaikan. Dia meninggalkan suatu benda yang orang akan perkatakan tentang kebaikannya. Dan menjadi saksi atas apa yang dia buat tersebut, menjadi saksi. Allah kata, sesungguhnya penduduk bumi itu menjadi saksi kepada si mati. Maka orang yang hidup, yang masih hidup sekarang ini, maka apabila dia membentuk satu kebaikan sehingga berterusan kebaikan tersebut, orang amalkan, orang ikuti, orang turuti, maka dia menjadi kebaikan kepada dia, maka dia akan menjadi mustarih di alam barzah. Tapi jangan jadi yang kedua. Yang kedua apa dia? Mustarahum minhu. Apa maksud mustarahum minhu? Maksudnya bila kita meninggal, orang rasa seronok. Dia kata lega dia meninggal. Kalau dia hidup, malas aku. Aku menyampah lah dia ni hidup. Kalau dia hidup lagi serabut aku. Dia mati lega. Kan? Janganlah jadi macam tu. Kan? Kita jadi cikgu, kita jadi apa? Kita jadi pegawai lah, kita jadi pegawai askar. Contoh ni contoh saya tahu. Kita jadi apa? Kita jadi ketua pegawai memerintah contohnya. Kita jadi apa? Kita jadi bos, kita jadi CEO contohnya. Anak murid, anak buah kita ni semua menyampah kita. Dengar tiba-tiba dia kata, tiba-tiba anak-anak buah kita tu dengar dia kata apa? Pegawai kita ni dia nak berhenti dah, dia nak pencen dah minggu depan. Apa kata mereka kata? Cantik lah dia dah pencen minggu depan. Minggu depan bila dia dah pencen, kita buat kenduri. Kita buat makan nasi Arab. Kita open table. Nak meraihkan pencen dia. Biar dia dah pencen, dia keluar daripada camp ni, dia dah jadi orang awam, kita buat kenduri besar-besaran. Tak payah panggil dia. Sebab kita nak buat kesyukuran di atas perberhentian kerja dia. Dia sampai orang buat kenduri. Kan? Orang tak berapa senang, orang tak berapa seronok, orang tak berapa selesa dengan keberadaan dia. Ni orang kata apa? Mustarahum minhu. Mustarahum minhu ni apa? Orang jadi gelisah sepanjang keberadaan kita bersama dengan mereka. Jangan jadi macam ni. Jangan menjadi macam ni, orang tak suka. Orang jadi serabut, orang jadi kelam punca, orang jadi tak tentu arah dengan sebab keberadaan kita dalam sesuatu kumpulan, dalam sesuatu geng, dalam sesuatu sahabat, dalam sesuatu grup. Orang tahu apa seronok. Kan? Jangan kita jadi macam tu. Biarlah orang kita jadi seperti mana? Mustarih, orang yang seronok, orang yang rasa tenteram dengan kita. Keberadaan kita dihargai, ketiadaan kita ditangisi. Macam tu. Kan? Masya Allah. Dalam ni ada ni orang yang macam ni. Dalam ni ada. Saya tak kata saya kata makcik-makcik. Dalam ni makcik-makcik ada ni. Orang yang perangai macam tu. Orang yang mustarih dalam ni ramai.
Aci lawan tengok. Kan, aci lawan tengok. Aci lawan tengok tu bahasa tu. Maksudnya apa? Maksudnya nanti, satu hari nanti. Kita tak tahu kita ni bila nak pergi. Semua kita tak tahu. Kan? Boleh jadi ada di kalangan kita yang dalam ni seorang yang baik, seorang yang dikatakan mustarih. Satu hari nanti bila Allah panggil dia, sewaktu itu kita masih bersama-sama di dalam grup ni, kita akan kata apa? Oi, tak ada suara dia. Dia dulu ya Allah. Dia pandai baca Quran. Ish. Kalau dulu ustazah tak ada, dialah yang duk sambung kuliah ustazah. Contoh macam tu. Kan? Dulu ustazah tak ada, dialah yang tolong take over ustazah tu. Sampai macam tu. Orang sebut kebaikan dia. Dia ni bukan kuliah dalam masjid, kuliah online pun dia ada. Kuliah kat masjid, dia yang mengatur kuliah. Kuliah kat masjid, dia yang cari penceramah, dia yang susun jadual. Jadual 3 bulan, 3 bulan tu dah siap dah. Dia asut, dia susun, dia buat bajet, dia buat permintaan, dia demand duit daripada AJK Masjid. Ni kuliah 2 bulan lagi ni, dah siap jadual, dah jemput dah semua ustaz. Dia bersusah payah buat benda tu. Sebab apa dia buat benda tu? Dia nampak satu kebaikan menjadi asbab orang duk main ceramah ni, orang duk dengar duduk dalam majlis ilmu, orang hadir dalam majlis ilmu, ustaz-ustaz duk datang dan pergi ni, dia sendiri yang mengatur kuliah tersebut untuk kemaslahatan orang awam. Bila dia meninggal dunia, orang akan susah hati sebab sukar dia cari ganti di atas kebaikan dan tugas dan pengorbanan dia selama ini. Ini dikatakan apa? Mustarih. Nanti di alam barzah dia macam mana? Nanti di alam barzah dia akan bersenang-senang di dalam alam barzah. Dia akan bersenang lenang di alam barzah. Dia akan rehat selama-lamanya di alam barzah. Dia tak nak susah payah. Kan? Macam tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, rebutlah jadi orang yang mustarih. Jangan jadi orang yang mustarahum minhu. Macam tu. Ini kita belajar dua kalimat tu. 2 kalimat dalam bahasa Arab tu. Kita belajar yang ni insya-Allah. Ini sampingan. Ni tak ada dalam kitab. Yang ni ilmu lain. InsyaAllah. Jadi, apa yang diperkatakan dalam kitab ni? Mari tengok kitab ni balik. Maka dikatakan di sini, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut tadi, Allah sebut berkenaan dengan pujian-pujian Allah kepada orang yang sanggup berkorban apa saja ni, maka Allah redakan setelah dia memberi ancaman kepada orang yang bakhil. Maka Allah sebut pada ayat 17 dan 18, Allah kata apa? Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Dalam ayat ini, Allah SWT akan seakan-akan ingin memujuk dan memberi pesanan akhir yang menggembirakan buat hambanya. Bukan sahaja berita ganjaran pahala bagi penderma. Mereka akan dijauhkan daripada azab Allah SWT yang begitu mengerikan di akhirat nanti. Betapa indah dan lembutnya Allah SWT dalam mendidik hamba supaya berasa seronok untuk bersedekah dan menderma. Berdasarkan ayat ini, siapakah mereka golongan bertakwa yang diungkapkan oleh Allah SWT? Jawapannya jelas. Mereka adalah golongan yang bertakwa yang hanya bersedekah semata-mata bagi menyucikan hati dan harta benda mereka daripada segala sifat mazmumah dan perasaan negatif yang bersarang di dalam diri mereka. Maksudnya apa ni? Orang yang rajin sedekah, rupa-rupanya dia sedang mengubat hatinya. Kerap kali kita bersedekah, sekali bersedekah, kita sedang mengubat hati kita. Kerap kali bersedekah, maksudnya kita kerap kali mengubat hati kita. Lazim sedekah, maksudnya lazimlah kita mengubat hati kita. Maknanya dengan bersedekah itu boleh mengubat hati kita. Allah kata apa? Khuz min amwalihim sadaqatan wa tutahhiruhum. Allah kata, ambillah sebagian harta kamu, infak, sadaqatan wa tutahhiruhum, bersihkan harta kamu tu dengan infak. Wa tuzakihim, dan membersihkan jiwa kamu. Nampak tu, ya Allah, hebat. Maknanya orang yang acap kali bersedekah ni,
dia adalah manusia yang selalu membersihkan dirinya. Tapi bila kerap kali dah bersedekah hari-hari, sedekah 2-3 kali, maka akan jadi apa? Maka dia akan jadi tenteram, dia akan jadi aman, dia akan jadi bahagia, dia akan jadi redha, dia akan jadi rahmat Allah bercucuran ke atas dirinya disebabkan dengan infak dan sedekahnya yang dilibatkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hebat, sangat-sangat marvelous. Orang yang power, ada duit sikit infak, ada duit sikit sedekah, sebab dia nampak, bukan nampak di dunia, dia nampak di akhirat kelak dia akan bahagia dengan sebab sedekah. Nabi kata apa? Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar yang kamu infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, hebat. Allah, malu kita Bagi yang tak infak hari ni malu. Contoh. Orang tolong isi minyak kita, minyak kereta kita, contohlah kita pergi Shell, Bangla datang. Haji, minyak berapa? Kuning hijau. Kita pun cakap kuning. Berapa? Dia pun tanya berapa? Kita kata 100. Kita pun bagi duit 100 ke dia. Dia pun bawa minyak. Jangan lupa untuk infak kepada dia. Saya pernah jumpa. Bangladesh yang duk jaga section minyak ni, rupa-rupanya Hafiz Quran. Hafiz Quran. Saya tak tahu kata dia Hafiz Quran. Bila saya bawa minyak, dia tanya kita, Ustaz kah? Saya kata Ustaz. Pergi mana? Pergi semayang di mana? Saya kata semayang jauh sikit hari ni di Shah Alam. Masya Allah jauh. Ajar apa di sana? Kita kata ajar tafsir Quran macam tu. Quran. Dia kata, abang, you boleh baca Quran dekat saya ke? You baca apa-apa surah, nanti saya akan sambung. Oi, dia cabar kita. Dia kata, abang, you boleh baca apa-apa surah ke? Nanti saya sambung apa bacaan abang. Oh Allah, saya berkata, ya kan ni. Saya cakaplah hati kecil saya. Ya kan ni. Ya kan ni. Tengok muka macam ni, muka macam jambatan tak siap ya. Contoh. Hati kecil cakap macam tu. Syaitan jahat ni cakap macam tu dalam kecil, hati kecil. Kita pun ada satu ayat Quran, sambung. Kita pun baca. Kita baca ayat apa? Kita baca, contohnya kita baca apa? Saya baca inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Saja-saja baca kat dia. Dia sambung sampai habis satu muka surat. Dia baca sampai habis muka surat. Satu muka surat tu habis dia baca. Kita baca kepala atas, dia baca sampai kepala bawah. Kita baca inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Dia baca balik. Yawma la yughni maulan 'an maulan syai'an wa la hum yunsarun. Inna syajarata zaqqum ta'amul asim kalmuli yaghli fil butun ka ghalil hamim khudhuhu fa'tilu ila sawjin. Habis dia baca sampai bawah, saya kata, cukup lah. Minyak dah penuh dah bubuh dah habis, cukup. Saya kata, ya Allah hebatnya. Keluar duit bagi kat dia. Kita masuk dalam kereta. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Ibu-ibu ayah tahu dia buat apa? Dia menyorok belakang tiang pam minyak tu, dia doa kat Allah. Ya Allah Akbar. Orang hafiz Quran, orang yang bermusafir, orang yang dalam keadaan susah, mai cari menumpang kekayaan yang ada di Malaysia ni, cari rezeki, cari duit, nak bawa balik ke Bangladesh. Tiba-tiba kita infakkan sedikit je, infak RM5, RM10 je infak. Dia doa berjabu. Apa maksud berjabu? Dia doa panjang lebar. Kita duduk dalam kereta, kita tengok cermin sisi. Dia tak ada tangan. Dia amin. Ya Allah, agak-agak dia doa apa tu? Mungkin insting kita cakap. Mungkin dia doa, wahai Allah, terima kasih kau hantar hamba Allah, infakkan kepada aku. Terima kasih aku dapat duit lebih hari ni. Mungkin dia doa macam tu. Kita tak tahu. Maknanya apa? Jangan pandang orang sebelah mata. Jangan pandangku sebelah mata, nanti kau. Jadi maknanya, jangan pandang orang sebelah mata.
Jangan pandang hina pada orang. Jangan pandang hina pada orang. Jadi maksudnya apa? Kita tengok orang yang berada di sekeliling kita, muliakan dia walaupun dia siapa. Memang dia bagi salam kat kita, Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Haji. Isi minyak kah? Memanglah dia cakap macam tu, bagi je lah. Kan? Upah dia, tolong apa? Tolong bantu kita bubuh minyak. Kita duduk dalam kereta, kita duduk dalam kereta, duduk menyanyi seorang-seorang. Kan? Dia punya bubuh minyak tu duduk tunggu sampai penuh, sampai habis minyak. Kan? Masya Allah, hebat dia. Jadi ibu-ibu yang sekalian, maksudnya apa? Infaklah hari-hari walaupun kepada siapa sekalipun. Macam tu. Kemudian, hakikatnya bersedekah bukan sekadar memberi pahala, bahkan ia dapat menyucikan jiwa. Meskipun begitu, masih ramai yang alpa dan kedekut bagi menyumbang. Cuba muhasabah dan berfikir sejenak. Berapa ramai orang yang sudah kita bantu daripada kesusahan. Bagaimana keadaan ahli keluarga, sanak saudara, juga jiran tetangga yang ada sekeliling kita. Oleh itu, ketika bersedekah, mohon dalam diri semoga Allah SWT membersihkan kita daripada segala kekotoran zahir dan batin. Yang mampu mengundang amarahnya. Semoga Allah SWT memasukkan kita dalam golongan orang yang pemurah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, habis tajuk yang ke-22. Ya Allah Akbar. Jadi, betul dalam keadaan tersebut, kita dapati bahawasanya sedekah ini boleh membebaskan kita daripada terkena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya anjurkan, saya galakkan, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu sekalian, pakat-pakatlah kita bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada GNI punya tabung ni bagi. Ni yang duk dengar kuliah ni, contohnya satu-satu masa sampai 150, 500 orang duk dengar. Kita sedekah RM100, kita sedekah RM1,000. Duit kita itu dimanfaatkan untuk menganjurkan program majlis ilmu, tazkirah dan kuliah online, bacaan Yasin ke, bacaan Quran ke, bacaan tahlil ke, semuanya tu menjadi penyebab kebaikan. Kita sedekah, orang lain dengar, orang lain masuk, orang lain mengajak, semua tu dapat ke kita. Allahu Akbar. Tu tak kira lagi orang tu beramal. Kalau dalam ni ada 67 orang, tiba-tiba yang beramal 7 orang. Contoh, yang amal tu 7 orang aja. 7 orang pula dia beramal, amal daripada hari ni sampai mati dia beramal. Pahala tu berterusan masuk ke dalam akaun pahala kita. Berterusan masuk. Jadi tak henti-henti. Akaun pahala kita penuh dengan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebaikan di dalam bersedekah. Tu tak masuk lagi dia sebar ke orang pula. Orang yang dia sebar tu pula mengamalkan pula. Bertingkat-tingkat pahalanya. InsyaAllah. Jadi ala kulihannya, pakat-pakat kita beramal, iaitu antaranya kita bersedekah. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada apa yang kita bicarakan pada malam ni, yang pertama, lazimi sedekah setiap hari. Sebab apa setiap hari, Ustaz? Setiap hari malaikat turun mendoakan orang yang rajin sedekah. Dan setiap hari juga malaikat turun untuk mendoakan orang yang bakhil supaya dibinasakan hartanya. Jadi, ambil kesempatan untuk hidup ni, kita bersedekah. Hari-hari sedekah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT mencela orang yang menghina dan mengherdik orang yang kita berikan sedekah tersebut. Maka ia boleh membatalkan pahala sedekah kita. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, jadilah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Supaya kita menjadi golongan yang mustarih, orang yang selamat, orang yang rehat di alam barzah, yang tidak akan dibinasakan oleh Allah walaupun seketika. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, hargailah apa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, lambangkan dengan kesyukuran supaya kita beroleh redha-Nya, beroleh keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Ada soalan? Saya buka 3 minit kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita nak baca surah Al-Mulk.
Silakan kalau ada. Ustaz, sedekah orang yang tak solat diterima tak? Ada orang tanya. Sedekah orang yang tak solat diterima tak? Cuba tengok. Solat itu adalah kefarduan. Solat itu ialah kefarduan. Sedangkan sedekah itu adalah ibadah yang dikatakan ibadah umum. Ibadah umum. Bila-bila masa pun boleh buat. Jadi maksudnya, sedekah adalah satu part daripada galakan Al-Quran dan galakan daripada baginda Nabi SAW. Tetapi solat itu adalah taklif, iaitu kepada orang yang mukallaf. Maknanya solat itu adalah kefarduan pada diri dia. Nak tak nak dia mesti solat. Adapun sedekah itu pahala-pahala sampingan yang boleh membantunya supaya dia beroleh kejayaan di sana. Jadi sedekah tu boleh terima ke tak boleh terima, Ustaz? Sedekah itu boleh diterima oleh Allah SWT atas kadar Allah punya rahmat dan kasih sayangnya. Kalau Allah kata aku tak nak tengok sedekah hang sebab hang sendiri dengan aku pun hang tak semayang, aku tak akan terima. Ikut Allah. Maknanya atas Allah SWT kadarnya untuk menerima ataupun nak menolak segala kita. Tetapi hakikatnya benda yang paling mustahak yang perlu kita ketahui ialah solat. Solat itu menjadi punca dan asbab ibu segala amal ibadah yang akan dipandang yang lain sekiranya solat itu selesai. Solat itu selesai, solat itu sempurna, maka amalan-amalan lain pun akan diterima oleh Allah SWT dengan sebab solat tersebut. Jadi, di sini kita dapat natijahnya bahawasanya apabila kita solat dan kita sedekah, dua-dua diterima. Tetapi kalau solat saja, sedekah tak, binasa juga. Tetapi sedekah saja, solat tak, binasa juga. Jadi biarlah kita solat dalam masa yang sama, sedekah jangan dilupakan. Begitu. Tu nombor akaun dah ada tu. InsyaAllah. Tu boleh letak nombor akaun. Bagus. Okey, itu. Ustaz. Mustarah minhu tu Fir'aun termasuk dalam tu, Ustaz? Ya, betul. Fir'aun termasuk mustarahu minhu. Masya-Allah. Baik, Dah, jom kita baca surah Al-Mulk insya-Allah. Okey, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu serta kejayaan di dunia dan di akhirat kelak buat kami serta seluruh sisi keluarga kami. Wahai Allah, Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Puan N yang mantul. Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah isyak kita berjalan lancar. Sedekah itu perlu keikhlasan. Sedekah menolak gundah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Moga-moga segala apa yang telah Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, yang boleh difahami, yang boleh menggalakkan kita bersedekah. InsyaAllah, moga segala ilmu itu. Moga kita menjadi apa? Mustarik Ustaz. Mustarih bila meninggal orang mengingati kita, insyaAllah, dan mendoakan kita. Allah, moga kita adalah orang-orang yang mustarih itulah. Bersihkan harta kamu dengan infak. Sedekah bukan sekadar memberi pahala, bahkan ia juga dapat menyucikan jiwa. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah yang istiqamah menunggu dalam majlis kita ini. Moga saya mewakili Gemah Nur Iman mohon maaf dari sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada pagi Ustaz.
pada pukul 6.45 pagi kita akan bersama Al-Fadhil Imam Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, Imam Masjid Negara dengan bacaan Yasin, doa dan tazkirah. 8.30 pagi kita ada Al-Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan ada lagi pada pilihan ansar semua. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ustaz dah baca tadi ya tasbih? Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kawannya. Kat rumah tu Ustaz. Assalamualaikum. Semoga sehat, hidup dengan nyenyak. Semoga kita Ada background tu. Ingat ke kat mana tepi jalan ke? Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nak tidur lagi. Doa tidur, okey, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallat wa rabbal ardini wa ma aqallat wa rabbasy syayatini wa ma adhallat kullana jara min syarri kullihim ajma'in ay yafuta alaina ahdun aw yatra alaina azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma ghaghati nujum wa hada'atil uyun anta hayyu ya qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ihdi laylana wa anim aynaynana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fallahu khairan hafidhahu wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, boleh pergi makan. Tak ada baca doa. Baca doa. Assalamualaikum. Doa tidur kena tidur. Tak boleh makan lah. Assalamualaikum. Minggu depan si alim ahli neraka. Ni lagi lah takut kan. Si alim. Dan habis lah kitab ni. Kita kena baca kitab lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Cik Mas sihat, Cik Mas. Assalamualaikum. 80%. 80% sihat lah. Okey lah. Alhamdulillah.